Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi bersama saya Cikgu Khairil Hafiz. Dan hari ini saya akan sambung tajuk garis dan satah dalam 3 dimensi, tingkatan 4. Okay, dalam video yang sebelum ini saya kongsikan tajuk garis dan satah bagi soalan-soalan rutin. Dan hari ini saya akan kongsikan tajuk ini bagi soalan bukan rutin dan soalan kebat. Dan dalam video kali ini juga saya selitkan teknik menjawab soalan SPM tahun 2019. Mari kita lihat soalan yang pertama. Rajah menunjukkan model sebuah kemah. Titik M dan N ialah titik tengah bagi garis PQ dan SR. Diberi PU dan QU sama dengan 2 meter. Hitung sudut di antara satah PQV dengan satah PQRS. Okey, teknik yang saya gunakan masih lagi sama seperti dalam teknik yang saya gunakan dalam video sebelum ini, iaitu bulat-bulat pangkah-pangkah. Jadi, satah yang pertama PQV saya akan bulatkan. So, saya bulat P, Q dan V. Okey, bezanya soalan ini dengan soalan pada sebelum ini. Soalan ini PQV tidak dilukis segitiga. Walaupun sebenarnya hubungan di antara PQV ialah segitiga. Maka, kita turut kena bulatkan huruf lain yang berada di atas segitiga PQV walaupun ianya tidak dilukis. Dan dalam kes ini, titik M juga berada di atas segitiga. Maka M juga turut kena bulat. Satah yang kedua PQRS pula kita perlu pangkah. Jadi kita pangkah P, Q, R dan S. Dan seperti tadi juga, PQRS ialah satah yang membentuk segi 4 tepat. Maka titik M dan N yang berada di atas segi 4 itu juga perlu dipangkah. So, kita pangkah M, kita pangkah N. So, sekarang bucu yang kita bulat sahaja ialah bucu V. Manakala bulat pangkah terdapat 3, iaitu P, M dan Q. Dan secara jelas paling dekat dengan V ialah titik M, titik yang tengah-tengah betul dengan V. Manakala pangkah juga terdapat 3 bucu yang kita pangkah, 3 huruf yang kita pangkah, iaitu S, N, R. Kita akan pilih yang terdekat dengan V dan jawapan dia ialah N. Maka jawapan untuk sudutnya ialah V, M, N. Okey, ini tiga rumus yang kita kena ketahui seperti mana video sebelum ini, iaitu sin, cos, tan. Okey, sebina segitiga. Macam hari itu juga, segitiga ini adalah segitiga yang saya selaraskan. Sama aja. Saya letak V-nya di atas. V saya letak di puncak segitiga. Saya mula berpusing mengikut arah jam. Jadi M letak di hujung kanan, manakala N berada di bawah V. VM ialah hypotenuse, VN ialah tentang, NM ialah sisi sebelah. Kita cari tinggi, kita cari kita cuba cari sekarang NM. NM nilainya ialah 5 meter. Manakala VN di sini tidak ada nilai. Tapi kita boleh hitung menggunakan teorem Pythagoras. Dengan mengambil 2 meter kuasa 2 tolak 1.5 kuasa 2, iaitu panjang NR. Dan kita selesaikan, kita dapat 1.32 meter bagi ketinggian VN di sini. Jadi kita ada nilai tentang, kita ada nilai sebelah. Sekali lagi kita akan guna tan. Tan negatif 1, 1.32/5. Dan jawapannya ialah 14.79. Okey, itu soalan pertama. Soalan yang kedua. Soalan ini berbeza daripada soalan sebelum ini. Di mana bezanya? Jika sudut antara papan gelongsor dan tanah mengufuk melebihi 60 darjah, maka papan gelongsor ini dikira sebagai tidak selamat. Hitung sudut tersebut dan nyatakan sama ada ianya selamat atau tidak. Okey, dalam soalan ini, jika kita ingin menggunakan kaedah bulat-bulat pangkah-pangkah, pelajar yang kurang memahami tajuk ini akan sangkut di situ.
tersangkut seketika. Kenapa? Kerana di dalam soalan tidak dinyatakan satah yang huruf-huruf besar seperti sebelum ini. So macam mana nak guna kaedah bulat-bulat pangkah-pangkah ini? Okey, kita kena cari perkataan antara. Jika sudut antara papan gelonsor, maka perkara satah pertama yang disebut ialah papan gelonsor. Jadi papan gelonsor akan dibulatkan. Jadi ini papan gelonsor. Semua huruf besar di atas papan gelonsor kita bulatkan. Iaitu kita ada huruf W, Q, T dan Z. Manakala satah yang kedua ialah satah tanah mengufuk. Kita pangkah. Jadi ini kawasan bawah ni adalah kawasan tanah mengufuk. Jadi semua titik pada tanah mengufuk kita bulat, kita pangkah. Sebagai contoh Y, S, T, Z, R, X. So 6 huruf ni kita pangkah. So sekarang apa bucu ataupun apa huruf besar yang kita bulat saja? Kita ada dua, iaitu Q dan W. Yang mana kita nak pilih? Kita pilih dua-dua. Q, W. Q di atas, W di bawah. Bulat pangkah ada dua, iaitu T dan Z. Macam mana kita nak pilih ni? Ingat lagi syaratnya ialah paling hampir. Maka kita akan pilih bulat pangkah yang paling hampir dengan Q ialah T. Manakala bulat pangkah yang paling hampir dengan W ialah Z. So masing-masing mempunyai pasangan masing-masing. Begitu juga pangkah yang paling hampir dengan Q ialah di sini S. Manakala pangkah yang paling hampir dengan W ialah Y. Jadi kita akan dapat dua jawapan. Dan kedua-dua jawapan ialah benar. Kamu tulis salah satu pun dapat markah penuh. Tulis kedua-dua pun markah penuh. Tapi apabila ingin menghitung sudut, kamu hanya perlu hitung satu sudut sahaja. Sebab kedua-duanya membawa nilai yang sama. Saya ambil sebagai contoh, saya ambil sudut yang pertama. Q terletak di atas. Pusing mengikut arah jam. Di hujung kanan ialah T. Di bawah Q adalah S. QT ialah hypotenuse, QS tentang, manakala ST adalah sebelah. Okey, saya cuba cari nilai ST. Jelas di sini ST bernilai 1.35 meter. Manakala SQ tidak dinyatakan, tapi diberi panjang papan gelonsor iaitu 2.4 meter sebagai hypotenuse. Maka saya ada nilai sebelah dan hypotenuse. Rumus yang saya perlu guna ialah cos. Jadi cos negatif 1.35 per 2.4. Dan jawapannya ialah 55.77. Okey, 3 markah. Untuk mendapat markah yang terakhir, markah yang keempat. Soalan ini meminta kita untuk menyatakan sama ada selamat atau tidak papan gelonsor ini. Dan telah dinyatakan dalam soalan, sekiranya melebihi 60 darjah, maka papan gelonsor ini dikira sebagai tidak selamat. Tetapi pengiraan kita menunjukkan sudut papan gelonsor ini ialah 55.77, iaitu kurang daripada 60. Maka kita boleh classify, kita boleh tentukan bahawa papan gelonsor ini kurang daripada 60 darjah dan ianya adalah selamat. Kita tulis perkataan selamat, kita akan dapat lagi satu markah sebagai menjawab soalan selamat atau tidak. Jika diminta alasan, kamu boleh nyatakan kerana kurang daripada 60 darjah. Soalan yang ketiga. Rajah menunjukkan sebuah meja mengufuk dengan AF sama dengan BE sama dengan CH sama dengan DG sama dengan 34 cm. Okey. Nyatakan dan hitung sudut antara kaki meja AF dan BE. So, kaedah yang sama, bulat-bulat pangkah-pangkah. Kita bulatkan AF. So, segaris AF ni kita bulatkan. Kita bulat A, kita bulat F. Dan jangan lupa di atas garisan AF ni kita juga terdapatnya P. Maka P pun turut kena bulat.
Dan kita pangkah BE, ini garisan BE. Kita pangkah B, kita pangkah E, dan sekali lagi ada P di tengah-tengahnya. Jadi P pun kita pangkah. Dalam kes ini, kalau kita nak pilih yang bulat saja, susah sebab kita ada dua-dua. Kita ada dua huruf yang dibulat saja, iaitu A dan F. Jadi kita akan pilih yang bulat pangkah dahulu, iaitu P. Sebab P ada satu je bulat pangkah dekat situ, P. So kita tengok apa huruf yang paling dekat dengan P untuk bulat. Jawapannya sama. P dekat dengan A, P dekat dengan F. Jadi yang mana perlu dipilih? Jawapannya, kita boleh pilih saja yang mana-mana yang kita nak. PA ataupun boleh juga pilih PF. Sebab A dengan F sama je jarak je daripada P. Untuk pangkah, kita akan cari yang paling hampir dengan A. Masa ni antara E dengan B, kita akan pilih B sebab B lebih hampir dengan A. Jadi jawapannya APB. Dan sekiranya kamu pilih F di peringkat awal tadi, yang paling dekat dengan F sekarang adalah E. Jadi kamu memperoleh dua jawapan yang berbeza, yang mana kedua-duanya pun betul. Kamu tulis salah satu betul, kamu tulis dua-dua pun betul. Markah yang sama. Dan untuk menghitung sudut, macam tadi kita akan ambil satu sahaja. Cuma kali ni saya tak boleh guna lagi dah segitiga selaras tadi. Saya kena mengikut rajah. Sebab kalau kita perhatikan gambar rajah ni, sudut yang kita dapat bukan lagi bersudut tegak. Segitiga yang kita dapat bukan lagi segitiga bersudut tegak. Segitiga yang saya dapat sekarang adalah segitiga yang biasa macam ni. Segitiga sama kaki. A, B, P. Saya ambil yang segitiga atas ni. Okey, dalam kes yang ni saya tak boleh kira semua. Saya kena kira sudut di sebelah kanan tu dulu. Ni segitiga ni saya ambil yang sebelah kanan dulu. Okey. Daripada yang sebelah kanan ni kita tahu yang PB tu akan jadi hypotenuse. Manakala B ke titik tengah, ini kita panggil dia sebagai tentang. Manakala P ke titik tengah AB ni kita panggil dia sebelah. Okey. Tengah sampai ke B ni nilai dia 15 cm, iaitu separuh daripada DC, 30 cm. Manakala hypotenuse PB bersamaan dengan 17 cm, iaitu separuh daripada panjang EB sebanyak 34 cm. Okay. So kita ada nilai tentang, kita ada nilai hypotenuse. Kita kena gunakan rumus sin. Jadi sin negatif 1, 15 per 17. Kita akan dapat 61.93. Tapi ingat, ini bukan jawapan akhir. 61.93 ialah nilai sudut dalam segitiga sebelah ni saja. Jadi kalau kita nak dapatkan kedua-dua sudut, kiri dan kanan, dapat jumlah sudut yang sebenar, kita perlu darab dengan 2. Jadi 2 darab sin negatif 1, 15 per 17. Dan jawapan yang baru ialah 123.86 darjah. Okey. Kalau soalan macam ni keluar dalam SPM, memang akan ramai calon terlupa nak darab dengan 2. Dan ini soalan yang terakhir, iaitu soalan SPM tahun 2019. Soalan ini merupakan soalan yang sangat tidak pernah keluar dalam SPM. Jadi apabila dia keluar sekali, ramai calon yang tidak mampu menjawab dengan betul. Okey. Daripada rajah tersebut diberi tinggi pintu ialah 2.5 meter. A tandakan sudut di antara pintu dan dinding. Okey. Soalan A ni, ayat pertamanya ialah pintu. Mana pintu? Okey, pintu yang saya warnakan dengan warna hijau tu, itu pintu. Dan mana dinding? Dinding bukan yang bawah ni, ini lantai. Dinding yang saya warnakan dengan warna merah. Jadi soalannya, tandakan sudut antara pintu dan dinding. Maka jawapannya jelas, antara pintu dan dinding, di situlah sudutnya. 1 markah. Okey. Ada juga calon yang cuba membuat garisan di atas.
dan letak sudut di atas. Masih lagi betul, 1 markah. Tapi paling ramai calon menjawab sudut di dalam ni. Itu bukan sudut di antara pintu dengan dinding. Itu sudut di antara pintu dengan bingkai pintu. Ataupun kita kata itu adalah sudut bukaan pintu. Jadi ini salah. Ramai calon akan jawab yang tu. Okay, ingatlah antara pintu dan dinding. Maka inilah jawapannya. Soalan yang kedua, seterusnya hitung sudut bukaan pintu. Sekarang baru dia minta sudut bukaan pintu. Yang mana sudut bukaan pintu? Adakah yang tu lagi? Tidak. Itu sudut di antara pintu dan dinding. Sudut bukaan pintu yang di atas ni. Yang ramai calon jawab salah tadi tu. Okay. Jadi kalau kita nak hitung, kita kena buat segitiga tu. Kita kena kira segitiga tu. Saya turunkan ke bawah. Saya tambahkan satu bucu di hujung tu sebagai nama dia O. Supaya senang saya nak kira. Okey. Macam tadi, ini bukan segitiga bersudut tegak. Jadi kita tak boleh guna kaedah menggunakan segitiga selaras tadi untuk menghitung sudut. Saya perlu bahagi dia kepada 2 bahagian. Saya kena kira separuh dulu. Saya tegakkan dia. QPO, saya tegakkan daripada rajah ni. Saya tegakkan menjadi macam ni. Dan saya kira sekarang separuh dahulu. Separuh yang atas sahaja. Okey. Daripada segitiga separuh yang atas ni, saya tahu ini adalah hypotenuse. Q ke titik tengah PQ ni ialah tentang. Manakala O ke titik tengah garisan QP ini adalah sebelah. Nilai Q ke titik tengah P ni, ke titik tengah garisan QP adalah 0.6 meter. Datangnya daripada separuh daripada 1.2 meter jarak QP. Itu 0.6 meter. Manakala QO, Q ke O sama dengan lebar pintu, iaitu 1 meter. Jadi saya ada nilai tentang dan nilai hypotenuse. Saya perlu gunakan sin negatif 1. Sin negatif 1 0.6 per 1. Dan jawapannya ialah 36.87 darjah. Dan seperti mana contoh yang ketiga, soalan ketiga tadi, ini baru 1 bahagian. Nak hitung jumlah sudut, kamu kena kira kedua-dua bahagian. 2 bahagian bermaksud kali 2. Dan nilainya ialah 73.74 darjah. Dan kamu akan dapat 4 markah untuk kali ini. Okey, pelajar yang berhenti pada sin negatif 1 0.6 per 1 tidak mendarabkan dengan 2 dan dapat 36.87, maka kamu hanya layak dapat 3 markah. Okey, kalau kamu darab dengan 2, baru kamu dapat markah penuh, 4 markah. Okey, dan satu lagi perkara yang berlaku dalam soalan ini, diberi tinggi pintu ialah 2.5 meter. Dan nilai tersebut langsung tidak digunakan dalam menjawab soalan ini. Okey, sahaja diberi untuk mengelirukan kamu. Alright, jadi sekian untuk pada kali ini. Kita jumpa lagi pada video akan datang. Teruskan menonton Math by Seki di YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.